مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sebelum ni kita membahas tentang syarat wajib haji. Kemudian hari ini insya-Allah kita masuk kepada arkanul hajj. Rukun-rukun haji. Ada khilaf di antara para ulama. Syafi'i sendiri berapakah rukun haji, tetapi kita ambil yang khilaf khuruj minal khilaf, iaitu ada 7. Ada sebahagian ulama mengatakan ada 4, kerana ada yang berbeza pendapat tentang halaq dan taksir, cukur dan botak. Tapi kita ambil yang 7. Apakah itu? Yang pertama adalah al-ihramu ma'an niyati. Rukun haji yang pertama iaitu ihram dengan niat. Ai niyatud dukhuli fil hajj. Niat yang macam mana? Ketika ni ihram, niat masuk dalam ibadah haji. Sebab ihram dia ada 2 maksud. Yang pertama masuk dalam ibadah, yang kedua adalah niat ibadah. Maka kalau kita menggunakan ihram itu dalam definisi yang pertama, masuk dalam ibadah, maka ihram bukan termasuk rukun. Dan kalau menggunakan maksud definisi yang kedua, niat ihram adalah niat ibadah, maka ihram termasuk di dalam rukun. Seperti mana di dalam rukun haji. Ihram niat untuk beribadah, masuk di dalam ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah al-wukufu bi'arafata. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di Arafah. Apakah maksud wukuf? Maksud wukuf itu adalah hadirnya seseorang yang ihram untuk haji walaupun lahzatan, walaupun sekejap. Lahzah ni setengah ulama mengatakan sekelip mata. Tetapi yang lebih senang adalah sekejap. Dia pernah duduk, dia pernah masuk Arafah sekejap, dia keluar balik, dia dah dikira sekejap. Tetapi bila waktu wukuf itu, tak setiap masa kalau kita masuk, kita dikira wukuf. Waktu wukuf sendiri itu adalah ketika terbenamnya tergelincirnya matahari pada hari Arafah. Bila tergelincir tu atas kepala tu, faham tak? Tergelincir bukan tenggelam, tergelincir dia betul-betul kat atas kepala. Dia gelincir, dia lebih sikit. Tergelincir matahari pada hari Arafah. Bila hari Arafah? Siapa ingat? Itu hari ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Maka ketika 9 Zulhijjah itu matahari duduk atas kepala, dia dah tergelincir sikit, maka dah masuk waktu untuk wukuf. Tetapi ada syarat juga untuk orang yang wukuf ini. Apakah syarat orang wukuf? Iaitu orang yang wukuf adalah seorang yang ahli ibadah dan tidak dalam keadaan pengsan. Maksudnya ahli ibadah ni memang dia ni niat untuk haji. Dia tak kira macam paramedik ke, doktor ke. Yang dia ni tak niat untuk haji. Dia ada di waktu itu, di Arafah itu. Maka dia tak dikira sedang wukuf. Dan juga dia bukan orang yang tidak sedar, pengsan. Contoh, dia pitam ke, ataupun dia
ada kita dengar banyak cerita orang datang tanah haram mungkin kerana dia belum membersihkan jiwa dia sebelum pergi ke sana, maka Allah tak terima dia walaupun jasad dia pergi, tetapi roh dia tak ada kat situ. Maka ketika hari nak wukuf 8 Zulhijjah tu dia masuk hospital. Dia tak sedar, koma. So tak bawa dia pergi wukuf dalam keadaan pingsan tu tak dikira. Dia kena sedar dan dia ahli ibadah. Berapakah masa tempoh wukuf itu? Jadi waktu wukuf tetap ada sehingga munculnya fajar pada hari nahar. Bila hari nahar tu? Hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Esok hari. Jadi waktu dia tu tengah hari tu sampai ke subuh. Tu waktu dia. Tak kisah bila-bila kita masuk sekejap, keluar. Dah kira wukuf. Dia tak mesti lepas zuhur tu duduk situ sampailah ke subuh. Minimal dia lahzah, sekejap. Dia pernah masuk, dan dia keluar balik. Faham? Itu syarat wukuf. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Siapa yang tak tahu tawaf? Tawaf ke Baitullah di Kaabah 7 kali dengan meletakkan Kaabah berada di sebelah kirinya ketika melakukan tawaf. Jadi tawaf tu Kaabah duduk sebelah kiri. Betul-betul sebelah kiri. Dan dimulai tawaf itu dari Hajarul Aswad dengan posisi sejajar dengan seluruh badannya ketika berjalan. Maksudnya, masa dia nak start tawaf tu, betul-betul Hajarul Aswad ada kat sebelah dia ni, and then dia jalan, bismillah, jalan. Kalau dia start selain Hajarul Aswad, atau contoh, dia start daripada rukun Yamani ke, ataupun dia start daripada rukun yang lain. So, bilakah dikira satu tu? Bila dia start sampai dekat Hajarul Aswad. Faham? Dan semasa 7 kali tawaf itu, make sure pastikan bahawa tawaf, Kaabah berada di betul-betul sebelah kiri dia. Dia tak boleh duduk sebelah belakang ataupun sebelah depan. Kemudian rukun yang keempat adalah sa'i. Sa'i ni jalan. Berapa kali? 7 kali antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Syarat sa'i ni adalah start daripada Bukit Safa di kali pertama dan akhirnya di Bukit Marwah. Safa Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faham? Dia bukan Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, dikira satu. Tak, Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Perjalanan Safa ke Marwah dikira sekali. Safa ke Marwah. Kemudian kembalinya Safa dikira, Safa ke Marwah dikira sekali. Kata-kata As-Safa iaitu apa? Nama satu lereng gunung Abi Qubais, dan Marwah menggunakan lafaz mim adalah tempat yang telah dikenal di Mekah. Maka disunahkan juga ketika melakukan sa'i, sama-sama. Biasanya ahli jemaah mutawif tu dia akan guide kita untuk sama-sama membaca Inna Safa wal Marwata min syairillah, Inna Safa wal Marwata min syairillah. Siapa pernah sa'i, dia ada pengalaman. Kemudian yang kelima,
Al-halq, cukur. Bagi lelaki, jangan wanita pula cukur. Kan? Kemudian yang ketujuh, taksir, pendekkan rambut. Ada satu kisah tentang halaq dan taksir ini. Baginda Nabi SAW mendoakan kepada orang yang cukur pergi umrah ataupun pergi haji ni, dia cukur ni, Nabi doa selama 3 kali. Rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin. Nabi bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang cukur. Kemudian para sahabat, mungkin dia tahu di antara kita ni ada yang susah nak cukur ataupun segan ataupun malu. Kemudian sahabat bertanya, macam mana ya Rasulullah dengan orang yang pendekkan rambut? Nabi kata, wal muqassirin, begitu juga kepada orang yang potong pendek. Maka ada seorang ulama besar, ketika dia itu ditanya oleh anak murid dia, wahai Syekh, kenapa yang lain saya tengok cukur, kenapa Syekh tak cukur? Beliau mengatakan, aku cukup bahagia ketika melakukan sesuatu perkara yang mana Rasulullah SAW juga mendoakan kepada orang yang melakukan perkara tersebut. Maka anak murid dia tanya, yang mana dia cuba kamu rujuk dalam hadis tentang tahlik dan tentang taksir itu. Maka anak murid itu baca, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin wal muqassirin. Jadi Nabi juga mendoakan kepada orang yang potong pendek. Saya sangat beruntung dapat melakukan satu perkara yang mana Nabi SAW doakan juga kepada saya yang melakukan perkara itu. Jadi ulama-ulama, orang-orang, para ulama ni, dia ada saja dia punya cara dia untuk mengamalkan satu-satu hadis. Mungkin sebelum tu dia haji, dia cukur. Tahun sebelum berikutnya dia cukur. And then tahun yang dia umrah tu dia tak cukur dan orang bertanya kenapa. Itulah jawapan dia. Kemudian yang terakhir iaitu wat-tartibu baina mu'dhamil arkan, tertib mesti ada di antara mana rukun-rukun tadi itu. Wa arkanul umrah wa hiya arkanul haji ilal wukuf bil arafata. Semua rukun-rukun tadi juga termasuk rukun-rukun ihram, rukun-rukun umrah, melainkan satu saja. Apakah itu? Al-wukufa bi arafata, wukuf di Arafah. Jadi orang umrah tak ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu hanya untuk orang melakukan ibadah haji. Dan kita kena tahu bahawasanya di dalam haji dia ada waktu dia sahaja. Maka tidak ada istilah qada haji. Kalau kita jumpa mana-mana ibarat kitab, ibarat para ulama, maka dia akan mengatakan badal haji. Betul? Pernah dengar badal haji? Ada orang kata qada haji. Sebab beza dia, kalau qada dia melakukan ibadah tersebut di dalam waktu yang lain. Tetapi kalau badal, dia bukan dalam waktu yang lain, tetapi waktu yang dia itu saja. Contoh, kita tak sembahyang Zuhur, kita qada. Bila sebut qada, mesti sembahyang di selain waktu Zuhur. Tapi kalau haji, badal haji 9 tadi tu, 9 Zulhijjah tu, faham? Beza dia antara istilah tidak ada qada haji tetapi digunakan badal haji, ganti. Faham? Mungkin ini saja pada hari ini.
Esok kita sama lagi insya-Allah.